Betul. Yang kedua ialah Tuhan royak dalam surah ni ialah kebesaran Tuhan. Dalam ayat 20 ni. Ni ayat ni ramai kita baca lepas semaya 5 waktu. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan yang memiliki segala kekuasaan. Kamu beri kuasa ni kepada siapa yang kamu nak. Dan kamu tarik balik kuasa ni daripada siapa yang kamu nak. Kamu memberi kemuliaan kepada siapa yang kamu nak. Dan kamu memberi kehinaan kepada siapa yang kamu nak. Di tangan engkau lah segala kebaikan itu. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi ni Tuhan royak. Kita ramai kapur ni baca lepas semaya. Baguslah, cuma kena faham. Tuhan royak ni nak royak kuasa-kuasa ni hak dia. Sebab tu Tuhan boleh buat macam-macam. Tengok kita, tapi sensitif lah kita kata. Contoh dulu kan kita duduk berlawan dengan orang UMNO dulu. Kerajaan barisan 60 tahun lebih. Tapi Tuhan senjuh mata. Kita duduk fikir bila lah nak kalah. Masa tu lah. Masa tu muka tahi balah kan. Muka tahi balah lah ini. Baik lah tidak duduk bergomong pemula walaupun tak boleh masuk dekat molek lagi. Tapi tak balah dah lah. Tidak sepemula. Mula kat belagang ni semua tak boleh masuk dekat. Muka belagang ni. Lah ni tak belaga dah anginnya. Sebab tu boleh masuk dekat. Jadi nak royak Tuhan beri 60 tahun. Tapi akhir siapa masa Tuhan jatuh dalam pilihan raya 2 tahun lepas. Pas naik hak baru ni pula, duk ingat mikir 60 tahun pula lagi terlawan ni. Rupanya 22 boleh. Parut ni sel lagi ni. Kita duk kata sepengah kajian sepengah, PS ni sepengah. Tapi Tuhan ni berkali Tuhan pun serabut juga. Berkali dengan apa ni berkali lah. Tapi tak kena kita kata gitu kan dengan Tuhan ni. Tapi Tuhan tak ui lama, 22 boleh. Jatuh Tuhan bui. Jatuh pula dia geletak jawatan. Waktu ui kau orang nyanyuk tak boleh jadi pemimpin. Dia tak teringat dia geletak jawatan. Kira dia letak jawatan bergagih habis butir negara. Pas dia kata dia dak. Dia tak letak jawatan tu rakyat nyanyuk. Jadi ayat tu cerita. Jadi nak ayat ni kerja Tuhan. Kau ni 60 tahun dia senjah turun. Dengan kuasa kita tak fikir tu. Kita tak nampak lah. Tapi Tuhan nak kan jatuh. Kau ni pula Tuhan beri naik. Orang tak fikir naik. Boleh naik. Kalau tu boleh jadi Perdana Menteri. Tapi Tuhan beri 22. Boleh. Pas kita pula 18 kursi. Tiba-tiba boleh jadi menteri. Tidak kau pelik kan? Kalau fikir dengan 18 kursi ni kak. Nak buat guan. Nak jadi KJL di Putrajaya. Tak boleh. Setakat pergi makan angin ambil gambar. Boleh lah. Tapi tak kedai tu hak 18 kursi ni. Boleh tupai duduk di Putrajaya. Boleh 3 menteri, 5 timbalan menteri. Kalau anggota ni parlimen pun ni timbalan Perdana Menteri dah kan sama ni. Sebab tu dia tak latih pas hari ni tu. Tak ada orang nak pergi timbalan Perdana Menteri. Baik. Tu buku ajar royak dia, marah dia. Jadi, nak royak kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja Tuhan. Ini nak royak kerja Tuhan. Dengan 18 kerusi je dulu orang fikir tutup buk apa ni buah sajalah. Kimeka tak kimeka. Rupa 18 kerusi ni mahal pada 40 kerusi lagi. Ni nak ayat kerja Allah. Hak ni maksud qulillahumma malikal mulki. Kita kena faham molek bila kita orang berjual. Jangan duk baca saja lepas mayat. Sebab tu Datuk Asri tu gemuluh Datuk Asri tu. Hamba ingat, masa budak-budak biasa turut dengan ayah ni pergi tempat dia ceramah. Dia ceramah kan. Dia start ceramah dia qulillahumma malikal mulki. Dia tak tinggal tu. Tu Datuk Asri. Sebelum dia berucap, dia baca ayat yang dia baca ni qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Dia duk ulang semua ayat ni. Pasal makna tu. Makna yang ada dalam ayat ni yang kita kena faham. Nak ayat sebab tu kita ni tak boleh rasa agak. Kalau kita ada kuasa, kita duduk tempat tinggi ke apa besar, jangan kita rasa agak. Kerana hak ni kerja Tuhan berlakon. Kerja hak 60 tahun hidup pun boleh jatuh. Hak 22 tahun pun boleh jatuh. Boleh 22 bulan boleh jatuh. Ni nak ayat sebab tu kena beringatlah. Jadi hak ni Tuhan ayat kuasa dia. Aku boleh beri, aku boleh tarik. Aku boleh hakak, aku boleh jatuh. Maka sebab tu jangan lupa diri. Kalau bahasa mudah, jangan lupa diri bila Tuhan beri benda pada kita. Tuhan beri harta, keluar zakat, apa patut keluar zakat. Sedekah.
Tolong orang. Sebab waktu semua ni pinjam lah kau. Tu hari ni ada setengah orang bila ada pitih mah ke apa tak servis sedekah. Keluar zakat pun tak ke apa. Waktu masalah. Bui juga kadang-kadang keteking bunyi dalam ting tu. Bunyi dalam ting bui dia tu. Keteking tak tahulah duit sekeliling kau ataupun duit zaman Jepun pun tak tahu dia bubuh. Ada sesiap dilak duit siye lepas lah tu. Keteking bunyi. Duit banyak tapi tahing tu kedekut hapah. Jadi sini penting kita ingat. Kemudian yang ketiga, dalam surah ni juga Allah SWT menjelaskan kepada kita kewajipan menunaikan haji. Haji ni salah satu daripada rukun Islam. Yang 5. Kan rukun Islam ni ada 5. Jadi kalau orang tanya mana sandaran haji ni wajib. Ni dalam surah Al-Imran. Selain pada dalam hadis, kita ambil Al-Quran dulu ayat 97. Tuhan kata fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Di Mekah ni ada tanda-tanda besar, antaranya maqam Ibrahim. Iaitulah tempat Nabi Ibrahim berdiri mula-mula nak buat Kaabah. Bukan makam kubur. Mula zaman kecil ingat kubur. Mana kubur Nabi Ibrahim Mekah. Rupanya makam itu masuk tempat Nabi Ibrahim berdiri dan berdoa. Kalau ni ada kan. Makam Ibrahim tu ada apa tu lapu macam lapu tu. Ada setengah orang pakai pergi siung waktu tu. Rosok siung. Orang penak kerja. Tu bukan Nabi Ibrahim tinggal lapu tak Arab Saudi. Kita duk pergi gosok lapu tu duk pergi siung. Tak ada pasal-pasal. Ada setengah berarti. Siap pula tengok. Nak pergi gosok. Gosok jamuh siung. Tu lapu macam melon ni. Punah tu dia tukar lain. Cuma tapuk tu ialah kata setengah tafsir di mana Nabi Ibrahim berdiri memulakan binaan Kaabah. Dan ada kata situlah dia berdiri berdoa. Berdoa lepas dia selesai bina Kaabah tu dia berdiri sama. Sebab tu dia sebut makam Ibrahim. Jadi sini dia kata ayat ni kata walillah ni hak point dia. Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan Allah SWT mewajibkan kepada manusia menunaikan fardu haji di Baitullahil Haram man istata'a ilaihi sabila kepada sesiapa yang mampu. Itu syaratnya orang yang mampu. Kalau tak mampu tidak wajib. Tak lagi tak ada arah lah. Jadi mampu ni ada beberapa huraian. Pertama sekali pitih, kena cukup pitih nak pergi. Kalau siapa kita berhutang ataupun jual tanah bergadang, tu tak sah lah siapa perekat tu. Amo pernah jumpa orang seorang jual habis harta dia. Dia kata tak banyak, tanah ada sekeping. Jual nak pergi Mekah. Pas tanya dia, pas balik nak hidup mana? Jual dengan tanah rumah. Dia kata kita tidur di masjid-masjid. Tu tak betul. Di segi agama tak betul. Jangan siapa perekat tu. Karena nak pergi Mekah kita jual habis balik nak turun atas wakaf, nak tu pergi tidur masjid tu kotik. Jangan lagu tu. Tak betul di segi agama. Tak cukup piti tak segilah. Cita-cita kena ada tapi dah tak ada piti nak pergi buat kena. Situ kena faham tu. Supaya macam kita nak sebab mama jadi tok kita macam-macam. Mai bini piti tu start nak gapo nak bayar terus. Hamba tak ada piti nak bayar terus hamba bini anak. Jadi kita kata kalau tak ada piti nak bayar apa? Terus ni orang hak ada piti lebih. Lebih pada dia nak belanja, dia buat lebih lah terus. Tapi kalau dia sendiri tak cukup makan, tak cukup pakai, nak bayar terus apa je? Tapi kalau kita tak faham, siapa pergi berhutang dengan tok okey, bukan tok okey kedekut 7 riyal seorang tu boleh bui. Lah, tak ada piti kita ambil lebih bini. Buat 7 riyal seorang tapi tak betul di segi kaedah. Bila kita tak ada piti, tak usahlah kita bayar terus. Sebab fitrah ni dalam kitab ialah lebih keperluan kita hari tu dengan hari raya. Iaitu hari akhir tu, hari waktu topak tu. Contohnya kalau orang ni dia perlu sehari-hari 10 riyal. Duit dia ada 8 riyal. Ataupun ada 10 riyal cukup-cukup. Jadi kalau dia bayar terus ni, dia tak cukup makan anak bini, esok tak ada gam satu. Maka tak boleh, tak bayar terus lah. Jadi bayar terus ni hak kita lebih pitih hari-hari tu waktu topak dengan hari raya. Tu nak cara nak sebut biar betul. Jadi janganlah siapa pergi berhutang dengan orang, minta pitih dengan orang kerana nak bayar terus. Hak tu banyak kita tak faham tu. Jadi balik pada cerita haji ni pun lagi tu, haji ni bila kita ada kemampuan. Sebab tu ayat ni dia kata manistata'a ilaihi sabila. Siapa yang mampu
Mampu ni nombor satu, kata ulama, ada pitih. Cukup belanja. Dia nak pergi, dia nak balik, cukup. Lepas tu dia tinggal anak bini boleh makan. Jangan dia cukup pergi balik, bini lapar di rumah dengan anak. Tak boleh lah gitu. Biar ada nak bahari nak tinggal ke bini dengan anak tu. Lepas dia pergi balik tu, bukan setakat tambah pergi balik, belanja dia duduk Mekah. Kalau dia duduk sebulan tak ada pitih kau duduk sebulan tu. Jangan duduk bahaya air Zamzam ya sebulan. Pas minum air Zamzam kan ada pitih tak ada. Tak betul juga. Jadi kena pahal tu. Yang kedua, tubuh kena sihat. Istita'ah yang kedua kata ulama, tubuh kena sihat. Kalau orang yang ada penyakit yang bahaya untuk dia mengembara, bermusafir, maka tidak jatuh wajib itu tak kena atas dia. Kalau penyakit biasa-biasa bersin kau sakit kepala tu tak masalah. Dia penyakit yang mudarat, dia tak boleh nak naik ke atas terbang. Dia tak boleh nak pergi jauh. Dah doktor kata tak boleh. Tapi kalau doktor kata tak apa, penyakit dia ni boleh jalan, boleh naik kapal terbang, boleh pergi. Tu tak apalah. Tu nak ayat istita'ah. Lepas yang ketiga pula kalau kita baca lagi ketika ialah aman perjalanan. Pergi balik tu aman. Perjalanan tu aman. Aman ni luahlah. Tak ada peperangan, tak ada bahaya. Pola ni COVID ni. Tu tidak aman lah tu. Sebab kalau pergi tu terdedah kepada terkena penyakit. Cuma baru ni Arab Saudi dia peluang juga buat haji dengan dia pilih. Malaysia langsung dia tak pernah pergi. Orang Malaysia duduk denum ya. Kalau dia ambil berapa orang pun 11 ke berapa orang. Dia pilih duduk sana dah. Bukan mari cari di Pulau Belangor, kau cari pacu duduk. Dia tak cari gitu. Jadi hal tu antara istita'ah lah tu. Kalau perjalanan kita tidak aman, terdedah pada penyakit, kepada bahaya, maka kita dianggap tidak cukup istita'ah. Ini hak besar tiga dah ulama-ulama bicara ni, tiga perkara yang disebut termasuk dalam istita'ah. Tapi hak narayaknya dalil wajib haji ni duduk dalam ayat 97 surah Ali Imran. Selain daripada hadis. Nak suruh kita tahu sebab kadang-kadang kita ni tak tahu mana wajib duk mana wajib tu tak tahu. Jadi hak ni kita tahulah ni. Kemudian yang seterusnya ayat 13 ni pula isu yang Tuhan nak bawa ni ialah perpaduan. Pentingnya perpaduan di kalangan umat Islam. Sebab tu sebut wa'tasimu bihablillah. Ni ayat ni pucoyong, besok duk baca mula. Gemuloh pucoyong mula kan. Naik atas balasah pakai sokok wa'tasimu bihablillah. Tu dulu tu sohu kan di Sungai Keladi tu. Jadi ayat ni memang ayat sohu. Wa'tasimu bihablillah. Tuhan perintah kita supaya berpadu ataupun mewujudkan perpaduan. Tapi ada syarat lah. Bihablillah dengan tali Allah. Iaitu atas asas agama. Pok kita lah ni. Kalau kita nak kait dengan politik. Kita dengan UMNO ni. Bukan atas dasar Melayu semata-mata. Kita nombor satu sekali kita pakat dengan UMNO ni atas kepentingan Islam. Tu kena ingat molek. Bukan kerana dia Melayu. Kalau Melayu mula dia Melayu dah. Kalau baru hari ni jadi Melayu. Dulu pun dia Melayu dah. Tapi nak ayatnya atas dasar kepentingan Islam. Sebab tu asasnya bihablillah. Kita baik dengan orang kerana Islam, kita balah pun kerana Islam. Sebab ada orang tanya, "Pas mula balah?" Balah tu balah atas dasar agama. Sebab pelik doa masa tunya. Kita tak cerita, kita tahu belaka kan masa tu. Betul-betul beroyaknya kecil hati pula. Puya-puya ni. Jadi semua kita tahu masa tu lagu mana sikap dia terhadap agama. Maka sebab itulah kita balah. Jadi lah ni tak ada dah keadaan itu. Puan duk sebut semua tapi jangan royak ke dia lah. Hamba kata semua memang dulu Hanallah, Samsing ke apa semua. Tapi lah ni kena kerak tangan dua putus. Tak ada dah lah kedebelnya. Dia tak ada tangan ni kak. Tak kedebel dah lah. Pas kita nak gocoh lagi kau dengan orang tak ada tangan. Mana tak? Kita nak gocoh lagi kau orang tak ada tangan. Kalau kita gocoh dengan orang tak ada tangan ni, gong pas kita. Tidak gitu Dia mudah nak suruh kita faham apa tu. Apa sebab ada setengah kita soal apa. Apa tu antaranya lagu tu lah. Pas kita tengok yang kedua mudarat lebih besar daripada kita. Iaitulah di segi politiknya di AP. Politik di AP ni kita tengok 22 bulan dia jadi kerajaan. Allah Tuhan lah tahu. Dengan UMNO mula pelik dah tapi 60 tahun baru nampak pelik. Kalau ni 22 bulan tu pelik dah nak tunggu 3 tahun lagi, cukup 5 tahun, tak tahu nak jadi guana negara. Jadi kita ambil dalam kaedah hukumnya,
Dia panggil akhafud dararain. Mudarat yang lebih ringan. Kita pakat dengan orang hok handle ni sebab ni hok depan ni berat lagi. Hok ni handle juga ada perangai juga tapi tak ada tangan. Hok ni tangan cukup, kaki cukup. Jadi hok mana boleh kata orang? Hok mana mudarat kepada orang ramai? Mudahnya lagi tu nak supaya. Hok perasaan kita kan kira lah perasaan ni ada belakang orang hok tak boleh baju, hok tak boleh perut ambo kalau kena marah-marah. Menggayuh hamba 2 tahun kena jin. Kibok-bok ni dah ni. Kurung dulu. Kena igat 2 tahun duduk batu gajah tu. Kita masa tu umur 5 tahun. 5 tahun masa tu umur. Kecil lagi. Nyagi ambil dini hari. Ramai mana askar mari ni. Hak tua-tua ni tahulah cerita tu kan. Amo ingat lebih-lebih kurang dah cerita tu. Mari dini hari lagi. Keliling rumah kepung lebih pada kepung botok cing. Masa tu nya. Jadi kalau kita kira perasaan nak marah, oh tak boleh terima lah. Tapi perasaan ni barang tak boleh turut. Perasaan ni tak boleh turut. Barang tak boleh turut. Kalau kita turut perasaan tak jadi kerja habis. Sebab tu Tuhan kata ulama, Tuhan letak otak di atas. Perasaan duduk sini. Otak kita duduk di atas, tinggi pada perasaan. Jadi kena mikir dengan otak, jangan mikir dengan perasaan. Sebab tu Tuhan sengelil letak. Tuhan tak letak gon ini duduk sini. Tuhan letak perasaan duduk bawah pada kepala. Pasal nak ayat hak ni lah utamanya. Jadi kena mikir dengan gon ni. Tu nak suruh kita faham. Jadi kalau kita turut perasaan, semua benar tak jadi kerja. Tak selesai masalah. Jadi kena timbang dengan fikiran, dengan akal yang waras. Akal yang waras ni akan bimbing kita akan tengok dengan betul dan keputusan kita ni insya-Allah akan diredai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nak semudah faham. Sebab ada lagi setengah-setengah kita duk bakit. Dia tak bakit depan, dia bakit belakang. Mula-mula dulu kitab mana pula baca ni. Tu sedap sekali tu. Mula baca kitab mana? Kitab tu lah juga. Kitab tu lah ya. Cuma keadaan-keadaan yang berbeza. Keadaan beza. Apa kita lah maya berdiri. Kalau tak ada tak boleh maya berdiri, kena maya duduk atas kursi. Maya apa dulu? Kitab dulu juga. Cuma masa kita maya cacat tu ketika kita tak ada penyakit. Buasi tak ada, gaut tak ada. Maka bolehlah maya boleh cacat ramai-ramai. Tapi kalau dah penyakit mari, dah penyakit mari. Nak suruh maya sepuluh ramai-ramai juga. Kena duduk atas kursi lah dia. Tu nak suruh kita faham tu keadaan tu. Keadaan. Dan setengah orang bukan duduk atas kursi. Tidur. Semaya boleh tidur kelipah habis teh dah lah tu. Ustaz Amor kata kalau dalam tidur pun tak boleh maya juga, kambuh-kambuh lah senang sikit. Dalam tidur tak boleh maya juga. Pakai kambuh dah lah, buat berapa lagi. Tu nak ayat lagu tu nak suruh kita faham. Balik pada ni jadi asah perpaduan ni dalam Islamnya ialah bihablillah. Kena faham waktu bihablillah. Sebab tu Amor dah ceramah. Dengan amnu dengan apa ayat sama kita kerjasama dengan amnu ni hari ni ialah kerana kepentingan Islam, bukan kerana PAH, bukan kerana amnu, bukan kerana nak suruh amnu benar, nak suruh PAH pemerintah Malaysia dak. Hak ialah kepentingan Islam. Kita takut Islam ni hancur musnah dalam negara kita. Tu kita kena faham. Ada setengah kata mula kata tak sebaik, masa tu memang tak sebaik. Hak baik ni lepas pada pilihan raya. Sebab ada orang bakit, mula ni tak ni amal sungguh. Siapa nak tapau orang, siapa baik dengan UMNO. Memang masa tu tak ada nak baik dengan UMNO. Bicara tu ada, jumpa ada. Tapi nak pakat seperti hari ni tak ada. Kita kena faham tu. Kita akak usul dia bila dia rebuh. Masa tu dia tak rebuh. Jadi kita kena faham bagi lagu tu. Kita tak faham sebab tu kita kena tahu. Orang kecek tu dalam keadaan lagu mana, suasana lagu mana. Quran pun ada sebab nuzul. Sebab nuzul. Dia ada sebab nuzul. Sebab tu kena ngaji sebab nuzul. Ni asal bunyi dalam keset kan, tak tahu bila orang kecek. Parok ni. Dia kata lagu ni. Pada keadaan. Tok Guru sendiri kan kalau apa. Kita sambung sikit lain tu. Tok Guru sendiri mula masuk dalam Barisan Nasional. Tidak dia puji. Tu kena Aziz ingat. Dia kata nikmat paling besar ni. Duduk dalam Barisan Nasional. Kalau kita nak kira. Kalau kita nak pakar hak lama. Apa tak pakar tu? Jadi kita kena faham bagai-bagai. Dia ada konteks, dia panggil konteks dia. Apa statement itu ubik lagu tu, apa orang kecek lagu ni. Time backing tu apa, time kohor tu apa.
Sebab Quran sendiri pun ada tika supoh. Ayat Quran ada tika molek kecek. Jadi kita ni duk nampak supoh saja. Kita tak nampak hak molek. Situ masalah kita ni. Mata kita ni tidak luah kita tengok. Quran sendiri ada masa Tuhan supoh. Tuhan supoh sesuai dengan keadaan. Gapo dia Tuhan supoh tu dalam surah Tabbat Yada tu. Tabbat Yada Abi Lahabin wa tab. Celakalah. Berat tu celaka tu. Quran kata. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan dia pun celaka. Kat celaka ni kalau kita ulama orang tak kecek celaka, tapi Quran kata. Jadi kita nak kata huduh ke mulut Quran ni? Kita nak kata kasar ke Tuhan? Ayat tu kena tahu apa turun lagu tu. Apa turun Tabbat Yada? Sebab masa tu bila Nabi beripung di Bukit Safa, panggil semua orang Quraisy, orang gapo ni anak beranak dia beripung. Termasuklah Abu Lahab, Abu Jahal mari berlaku. Jadi Nabi kata, kalau aku royak ni, di belakang ni ada tentera nak mai serang Mekah. Percaya ke tak? Puak-puak duduk bawah ni, Bukit Safa kan? Duduk bawah ni kata, kita percaya sebab mu tak aja pelawak. Lalu Nabi kata, hari ni aku nak royak, anak beranak aku berlaku ni, aku nak royak, depan kita ni ada azab yang pedih di hari akhirat. Kalau tak berimeh dengan hak aku bawa, tak percaya ke Tuhan, tak terima ajaran Islam ni, azab besar esok di akhirat. Bang lalu Abu Lahab. Bang lalu, neting lalu. Bang kata apa? Taballaka ya Muhammad, celaka mu ni Muhammad. Dia kata lalu ke Nabi. Bukan Nabi nak dago dia. Taballaka ya Muhammad, celaka mu ni wahai Muhammad. Alihaza jama'tana. Ni kau tujuan mu panggil aku ni. Ramai-ramai apa kat beripung ni? Ingat nak bagi bering, kau nak bagi nak bagi suara, kau nak bagi gapo? Mari duk royak, ni setiap agama ada azab yang pedih. Jadi kerana itulah Tuhan waktu ayat celakalah juga Abu Lahab sebab dia cakap kata celaka kan Nabi. Padan dengan barang tu. Padan dengan barang. Jadi situ kita kena faham. Jadi kalau kita tak faham, uduh mulut Quran ni siapa nyupuh. Dia nak ayat nak faham. Yang kedua kita tengok ada satu peristiwa ayat lain. Tuhan cerita. Kata orang ni, orang yang Tuhan kata atainahu ayat, kami beri ayat kepada dia, itulah kehebatan kepada dia, fansalakha minha. Ni kisah ni orang alim zaman Bani Israel. Dia ni orang khamak. Kerana dia orang alim, ilmu banyak dah khamak dia ni. Tapi dia guna ilmu dia, alim dia, khamak dia ni untuk langgar hukum. Dia langgar hukum, dia buat benda tak betul, gapo lawan agama, bunuh habis orang dengan dia. Maka Tuhan kata orang ni Tuhan kata masaluhu kamasalil kalbi. Bandingannya serupa dengan anjing. Tu berat tu Tuhan kata tu. Orang lain ulama Bani Israel, tapi Tuhan kata masaluhu kamasalil kalbi. Bandingannya serupa anjing. In tahmil alaihi yalhas wa in tatrukuhu yalhas. Kalau mu wi makanan ke dia apa je jelek kok. Jelek. Mu tak wi gapo pun jelek juga. Nak ayat perangai anjing. Jadi berat tu. Kata kau orang alim, Tuhan kata serupa dengan anjing. Tu nak ayat nak kita faham tu. Tapi kena tahu latar belakang. Jadi situlah pentingnya ilmu dan kefahaman. Kita hari ni tak ngaji barang-barang tu sebab tu jadi masalah. Kasar ni kecek uduh. Mu ayah kita kata kita. Omong ni dua beradik pun anjing dengan kucing. Benar kita dalam budak. Lah. Anjing dengan kucing tak boleh jumpa. Dia kata anjing kau kita. Dia kata kucing kau kita. Apa kita tak marah kau mak kita? Omong ni mulut uduh Ayah ni mulut uduh Kan banyak ke kampung. Anjing dengan kucing dua beradik ni tak boleh jumpa. Itu bahasa kadang-kadang kampung. Dia tak kata tidak serupa, tapi dia buat bandingi. Hak tu benda-benda ginilah kena cerdik kita ni dalam agama. Tak faham baru-baru ni kita jadi pulah kacau dalam agama. Jadi termakan dengan orang semua. Jadi balik pada ni asasnya agama. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Kasih kerana Tuhan, balas pun kerana Tuhan. Jadi kita duduk atas sandal itu. Sebab kita ambil sebut sama. Kalau kita kecek parti. Kita ni parti Islam.
Dia pati Islam ni, dia nak mikir, dia nak gapo pun, dia tengok kaedah agama. Orang yang tak faham, dia kata pah ni, keluk-kelik ni sekali lagu tu, sekali lagu ni, mula balah ngam pah baik. Mula baik dengan DAP, pah balah dengan DAP. Memanglah kalau kita tak faham. Tapi kita kena kaji molek balah mula ke gapo. Baik mula ke gapo. Balah hari ni buat apa? Baik hari ni buat apa? Kena faham lah tu. Dulu balah ngam ni buat apa? Hari ni baik buat apa? Dulu baik dengan DAP, hari ni balas buat apa? Kena faham bagi lagu tu. Supaya orang apa sebut sama, supaya orang nikah kada 30 tahun nikah cerah. Nikah cerah, nikah ada sebab. Cerah apa ada sebab? Tak kira cerah bodoh-bodoh gitu. 30 tahun dah duduk sekali, boleh anak, boleh cucu, ubah dah rambut, tiba-tiba cerah. Mesti ada sebab. Dia tak cerah dengan bodoh. Mesti ada sebab. Sebab tu tak boleh nak selesai kan? Cerahlah. Lagu itulah kita dalam hidup pun. Ada masa kita baik, ada masa kita balas. Tapi kena faham sebab. Nabi sendiri lagu tu. Ada masa Nabi baik dengan orang kafir. Buat perjanjian. Tapi ada masa perang. Ada masa perang. Ada masa Nabi bela orang kafir pun. Tapi ada masa Nabi suruh bunuh. Dia bunuh dia kata. Nabi marah pak pun tak kerak. Tekuk dia. Ini nak ayat nak faham. Kadang-kadang kita ambil ya Nabi. Nabi ni baik dengan orang. Hak dia baik-baiklah. Tapi ada tikonya kena kerak tekuk. Tak kira dalam perang ni kita nak gosok tak lagi. Duduk tengah perang nak pergi gosok orang. Mestilah kena bunuh dalam perang. Luar tak kita nak bunuh kasih. Lagu itulah kita dalam hidup. Tapi bila kita tak faham agama ni, kita kata keluk-kelik ni. Sekali lagu tu. Kali ni kita guna istilah keluk-kelik. Kita tak faham. Kita tak faham. Pasal kita tidak reti barang ni, ilmu kita tidak cukup. Jadi sinilah kita kena faham banyak dalam bab agama dia dan melihat sebab-sebab. Hukum-hukum ni dia ada sebab dia. Mari hukum ni ada sebab. Tak ada sebab, tak ada hukum. Tak ada sebab. Sebab kata-kata arak ni haram, tak boleh minum. Dalam keadaan biasa, tak boleh minum arak. Tapi kalau lapar dah, dahaga dah, tak ada makan ni. Ataupun babi, kita kata babi ni memang mana pun haram. Tak boleh makan langsung. Tapi tangan lapar, dok, tak ada makan ni, tak ada gapo. Pucuk kayu pun tak ada, gapo tak ada. Ada babi. Masa tu boleh makan. Sebab darurat. Bukan kata hukum berubah. Jadi kalau kita tak faham, warna pula makan babi. Dalam keadaan biasa tak boleh makan. Tapi bila lapar dah, tak ada makan ni, boleh makan. Ad-darurat tubihul mahzurat. Hukum dia lagu tu. Kawaid fikih dia. Boleh, tapi jangan makan sekor. Metarak tu hebui masa tu gak ni keluar nak ngomong bahasa sekor sore. Siapa sedawa ke diri. Tak boleh lah, tu tak boleh lah. Tapi makan tu sekadar menghilangkan lapar, menyelamatkan nyawa. Tu nak ayat hukum. Jadi kalau kita tak faham barang-barang ni, kita jadi polah kacau tu. Komen pelik-pelik lah. Wui pandangnya tu pasal kita tidak faham. Sebab tu faham ni penting. Sebab tu pekoh-pekoh ni al-fahmu. Pekoh-pekoh ni faham. Tak faham tu jadi polah kacau habis. Jadi situ penting nak ayat kita. Hak ni kita sambung mula lah. Kalau sambung ni panjang pula. Kau nak berhenti pukul 10 ni. Nak duduk lah, mau nak balik. Kita ada soal lagi, ada ceramah Paisha ni. Ceramah sepenuh dengan Muharram. Dan juga sepenuh tahun ni kita sambut tahun yang ke-30 dah. 30 dah. 30 kan? 30 tahun kita merintah negeri Kelantan, alhamdulillah. Dan bermula tahun inilah kita duduk di Putrajaya. Kita agak insya-Allah kekal sampai bila-bila. InsyaAllah dengan izin Tuhan. Jadi kita dengar apa ni. Jadi pakat tunggulah lepas Isya ni sebentar tu. Jadi kita berhenti dulu setakat ni sehingga tu, dan mudah-mudahan boleh memberi manfaat kepada kita semua. Aku qauli hadza wa